Berita Dimensi edisi laporan khas 7 Jun 2020. Sambutan Aidilfitri tahun ini diraikan dengan cara berbeza apabila Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan tempoh kawalan pergerakan dilanjutkan sehingga 9 Jun 2020. Di hari Lebaran, para petugas barisan hadapan masih berjuang melawan wabak COVID-19. Bukan sahaja tidak dapat pulang beraya ke kampung halaman, mereka juga tidak dapat meluangkan masa bersama keluarga tercinta semasa bulan Ramadan. Di pagi raya, kaki tangan kesihatan hanya mampu menghantar gambar dalam pakaian perlindungan diri kepada keluarga tersayang. Walaupun dalam waktu pandemik, masyarakat tetap mempraktikan tradisi Hari Raya Aidilfitri dengan menyediakan pelbagai menu wajib Hari Raya. Walaupun ahli keluarga tidak dapat pulang ke kampung, juadah Hari Raya ini dikongsi bersama jiran tetangga. Suasana Aidilfitri kali ini ternyata berbeza tanpa orang tersayang. Namun ahli keluarga masih dapat berkomunikasi melalui aplikasi Mudah Alih. Norma baru ini ternyata mampu menghidupkan suasana Aidilfitri yang disangkakan hilang. Setiap individu mempunyai kisah syawal yang berbeza ekoran wabak COVID-19. Namun rakyat Malaysia tetap bersatu dalam menentang wabak ini. Denggi adalah penyakit bawaan nyamuk Aedes dan mampu menyerang sesiapa sahaja. Demam denggi berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang juga penyebab kepada penyakit Zika, chikungunya dan demam kuning. Aedes albopictus membiak di luar rumah dan mampu menjangkiti lebih ramai manusia. Tidak kira sama ada di kawasan pendalaman, bandar maupun kawasan tropika. Nyamuk Aedes betina memindahkan virus denggi melalui ovarinya. Pesakit akan mengalami simptom demam mengejut, sakit kepala dan belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah-muntah dan seterusnya hilang selera makan. Kes denggi menunjukkan penurunan sepanjang tempoh kawalan pergerakan berlangsung. Namun rakyat Malaysia dinasihatkan agar tetap berwaspada dengan menggunakan penghalau nyamuk, mengelak diri beraktiviti pada waktu aktif nyamuk Aedes, memakai baju dan seluar panjang, menggunakan kelambu semasa tidur dan memasang jaring penghalau nyamuk di pintu dan tingkap. Masyarakat juga digalakkan untuk memusnahkan setiap tempat pembiakan nyamuk Aedes agar terhindar dari penyakit demam denggi. Umum mengetahui nama Malaysia dicatatkan oleh Perdana Menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman pada 16 September 1963 ketika penyatuan Singapura, Sabah dan Sarawak dengan Tanah Melayu. Namun nama Malaysia juga dikatakan telah wujud sejak tahun 1889. Akhbar The British North Borneo Herald bertarikh 1 Januari 1889 merekodkan nama Malaysia melalui laporan bertajuk Geographical Notes in Malaysia and Asia oleh J.E. Tennyson Woods. Laporan tersebut berkisarkan perjalanan beliau ke Kepulauan Melayu sekitar tahun 1883 sehingga 1886. Jika diteliti, tertulis nama Malaysia di buku laporan tersebut walhal ia diterbitkan pada tahun 1889. Terdapat juga sebuah peta dari tahun 1914 yang merujuk kawasan Kepulauan Nusantara dengan nama Malaysia. Walaupun sukar untuk mentafsir apa yang ingin disampaikan melalui sebuah peta, namun ia merupakan bukti sejarah Malaysia yang masih wujud. Beralih ke zaman Jepun, menurut buku Zuroku Nippon no Kahi, shilling aluminium 20 sen dengan tulisan Malaysia di atasnya telah dikeluarkan pada tahun 1942. Wang shilling ini juga dilihat mempunyai kaitan dengan sejarah awal nama Malaysia. Tamasya Sukan Olimpik merupakan acara sukan antarabangsa yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Malaysia merupakan salah satu negara yang menyertai Sukan Olimpik ini. Malaysia pertama kali menyertai Olimpik pada tahun 1956 dan menyertai 10 daripada 31 kejohanan Olimpik yang telah berlangsung. Walaupun belum pernah memperoleh pingat emas, Malaysia meraih pingat pertama pada tahun 1992 melalui Sukan Badminton. Pasangan beregu negara, Razif dan Jalani Siddiq, berjaya membawa pulang pingat gangsa buat Malaysia.
Olimpik Rio 2016 merupakan rekod terbaik Malaysia sepanjang menyertai Olimpik. Malaysia meraih 4 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Secara keseluruhan, Malaysia telah memperoleh 11 pingat dalam Sukan Olimpik. Sukan badminton merupakan penyumbang pingat utama buat Malaysia dalam kejohanan Olimpik selain sukan terjun dan juga sukan lumba basikal. Datuk Lee Chong Wei telah menyumbangkan 3 pingat perak kepada negara dalam tamasya Olimpik. Beliau hampir memenangi pingat emas sulung negara dalam kejohanan Olimpik namun tewas tipis dengan seteru utama beliau, Lin Dan. Selepas persaraan Datuk Lee Chong Wei, Azizul Hasni Awang menjadi sandaran utama negara untuk meraih pingat emas pertama Olimpik. Beliau menyasarkan pingat emas dalam Olimpik Tokyo 2021. Andri Anura Anwar juga merupakan atlet muda yang sedang menyinar di pentas antarabangsa melalui sukan olahraga. Atlet 4 jauh kebangsaan ini berhasrat mencipta sejarah dalam dunia olahraga Malaysia. Beliau ingin memburu pingat emas di pentas Olimpik sekaligus mengharumkan nama negara. Walaupun kejohanan Olimpik Tokyo 2020 telah ditangguhkan ke tahun hadapan ekoran pandemik COVID-19, rakyat Malaysia perlu memberi sokongan padu kepada atlet negara yang sedang berjuang untuk mengakhiri penantian pingat emas sulung Malaysia di kejohanan Olimpik.